nak buat video. Oh, dah rekod ke belum? Rupa-rupanya payah juga nak edit video. Saya hari tu belajar nak edit video lama betul. Nak suruh jadi. Fadil boleh ajar doktor. Fadil, Abang Poi boleh ajar. Sazli power. Abang Seseli. Doktor, ramai sini yang power doktor. Fadil Media Prima. Semua boleh doktor. Semua. Asma pun okey doktor. Ya, semua Nora, mahir. So, kalau Alip boleh. maknanya kalau saya sharing ini, saya share dengan awak yang tolong edit boleh lah. Awak tolong crop, potong and then share. Boleh? Makan lebih. Nanti boleh saya pertimbangkan. Alamak. Makan lebih, Lip. Kita bukan dua, Lip. Apa lagi Lip? Lip settle Lip. Lip, apa lagi Lip? Makan lebih tu. Lip bulan 2, Lip. So, kalau kena awak buat elok cantik, saya boleh pertimbangkan buat. Maknanya Doktor cakap makan lebih, doktor mesti ada orang ni saya bagi satu individu, dia buat. Dia crop, dia potong, dia edit cantik-cantik. Abang Poi boleh. Itu dia bagi saya. Kalau anak ramai tak boleh. Saya setuju. Saya akan upload online. Right? Tolong saya. Kalau kita makan lebih, mesti ada orang PM je lah tu. Confirm. Memang ada markah saya boleh bagi. Alamak. Saya boleh bagi markah, saya boleh bagi bonus lah untuk orang yang buat video. Alamak, bonus. Bonus raya. Apa lagi PM? Okay. So ini cerita pasal saya dah rekod ni. Okay. Ni cerita pasal asset class dalam chapter 2. Cerita pasal asset class. Asset class ini boleh ada apa ni sudah. Ada dah chat, ada orang dah PM saya dah ke. Right? Ada orang PM saya dah ke. Okay. So siapa tu doktor? Siapa tu? Tahulah saya. Okay. So dalam asset class ini, aset kewangan terbagi pada 3. Okay. Saya dah explain kepada awak, fixed income, ada equity dan ada derivative. Ada 3 jenis. Fixed income, dalam fixed income ada 2 instrumen, money market and capital market. Apa maksud money market and capital market? Money market merujuk kepada satu instrumen keuangan yang mempunyai tempoh matang kurang daripada 1 tahun. Short term. Instrumen dia short term, kurang daripada 1 tahun. Berbeza dengan capital market. Capital market, dia mempunyai tempoh matang lebih daripada 1 tahun. Capital market, bila dia lebih daripada 1 tahun, maka kita panggil dia bond. Tetapi untuk money market, which is the short term, kita panggil dia bill. Kita panggil dia treasury bill, ada macam-macam, sekejap lagi. Ada. Right? So bond untuk yang long term. Short term, kita panggil dia bill, kita panggil dia notes. Dia adalah fixed income, tetapi maturity berbeza, nama dia pun berbeza. Kedua adalah cerita pasal equity. Equity ni, seperti yang saya terangkan kepada awak, dia adalah saham. Dan yang ketiga adalah derivative. Yang saya dah explain, contohnya adalah crude palm oil derivative. Okay? Kalau masih ingat lagi, pada kuliah pertama saya cerita pasal kupon KFC. Itu adalah contoh derivative, instrumen. Contohlah, tapi dia bukan betul. Dia adalah satu definisi kepada derivative instrument. So, money market, yang pertama di sini adalah cerita pasal money market. Money market ini, dia adalah jangka pendek. Jangka pendek maknanya kurang daripada 1 tahun. Bila dia kurang 1 tahun, maka kecairan dia tinggi. Apa maksud kecairan? Kecairan merujuk kepada dia mempunyai demand yang tinggi. Ada orang, ada second hand value yang tinggi. Ada demand untuk after the market. Orang nak beli, orang nak jual yang ramai. Seterusnya, dia mempunyai kadar risiko yang rendah. Sebab dia adalah short term, maka kadar risiko dia adalah
rendah. Dan yang seterusnya adalah dominasi dia. Dominasi dia adalah besar, merujuk kepada nilai dia. Nilai dia besar. Skeping fixed income ini, short term fixed income ini besar. Biasanya adalah 100,000. Ini contoh. Bill, treasury bill. Bill, maka dia nilai dia 10,000 ataupun 1,000 sekeping. Ini short dia punya maturity dia. Okay? 4 minggu, 13 minggu, ini contoh dia lah. Okay? Dan ini adalah contoh treasury dia punya maklumat dia lah. Okay? Kalau di Malaysia, nanti sekejap bila cerita pasal bond, saya akan tunjuk masa, kekurangan masa. Seterusnya adalah ini cara kita kira, tak apa yang ni, nanti awak tengoklah macam mana cara kita nak kira diskaun, kadar diskaun dia, berapa income kalau kita melabur dalam bond ini ataupun bil ini, berapa kadar pulangan yang kita perolehi. So dia punya formulanya adalah dia punya principal tolak dengan P dia, price dia, bahagi dengan principal darab dengan 360 sehari setahun, bahagi dengan N merujuk kepada dia punya maturity date. Okay? Dan ini adalah yang seterusnya masih dalam short term fixed instrument money market, which is namanya CD, Certificate of Deposit. Apa maksud Certificate of Deposit? Certificate of Deposit merujuk kepada satu instrumen yang untuk awak jual beli simpanan tetap di bank. Saya bagi contoh macam ni lah. Katakanlah awak ada sebanyak 250,000, awak fikir awak tak nak guna apa-apa setahun ni, awak pun simpan dalam fixed deposit di bank. Awak dah simpan 3 bulan, tiba-tiba awak rasa awak nak pakai duit. So apa yang awak buat? Awak boleh pergi di bank, awak kata, okey tak jadilah bank, saya hari tu janji nak simpan setahun, tapi sebab saya nak pakai, saya pun nak balik duit. Boleh. Tapi kalau itu berlaku, apa yang akan buat? Bank itu akan menghadapi masalah. Sebab bank itu, bila dia terima duit daripada awak janji nak pinjamkan dekat dia, awak nak menyimpan, maknanya awak pinjamkan duit awak kepada bank selama setahun, maka bank akan mengambil duit awak itu, dia akan bagi pinjam kepada orang lain selama setahun. Dia akan matching yang saya explain tadi kan. Tapi tiba-tiba awak datang 3 bulan, tak jadilah bank, saya nak ambil balik duit saya. Bank kata, cannot. Duit awak dah saya bagi kepada orang lain, saya tak boleh minta dia. So, bank pun bagi cadangan CD, Certificate of Deposit. Bank akan keluarkan sekeping sijil. Sijil itu bercagakan duit yang awak simpan dalam bank. Okay? Satu sertifikat bercagakan duit yang awak simpan dalam bank itu, dan awak ambil sertifikat itu, awak jual. Sebab awak nak dapat cash. So, sertifikat yang awak jual dan yang bercagakan fixed deposit awak dalam bank itu diberi nama Certificate of Deposit. Right? So ini contoh dia buatlah perbezaan antara CD dengan treasury bill. Satu lagi commercial paper. Pernah dengar apa itu commercial paper? Siapa kontraktor dalam ni? Ada kontraktor tak dalam ni? Abang Herman. Ada. Arman. So dia mesti mahir pasal commercial paper. Dia pasal commercial paper. Cagaran ke doktor maksudnya? Setring. Minum air sekejap. Setring. Commercial paper ini nama apa term yang diguna pakai ya? Saya pun lupa nama. Setring. Setring. Cagaran kepada syarikat kot, tak salah saya. Ya. Minit bebas.
Dia merujuk kepada macam ni. Factoring. Commercial paper. Oh, alamak, ada 10 minit lagi lah. Okay. So, awak dapat satu projek daripada kerajaan. Okay. Awak dapat satu projek bernilai 1 juta. Okay. Awak nak buat projek tapi awak tak ada duit. So, apa yang awak buat? Factoring betul. Ya. Saya tak dengan syarikat canggakan dekat syarikat yang ada kewangan. Betul. Itu adalah commercial paper. Awak canggakan projek awak punya nilai projek awak akan dapat duit untuk awak buat kerja-kerja awal untuk projek awak. Untuk top up. Modal mula untuk projek. Kan biasa kita perlu modal mula nak beli mesin, nak beli kenderaan, nak beli macam-macam kan. Jadi kita tak ada duit. Tapi ada projek. Jadi kita itulah buat kita canggakan. Okay. Dia panggil itu kaedah factoring dia panggil. Factoring. Yes, itu jelas. Factoring. Online suara tadi tak apa jelas. Factoring. Yes, betul. Commercial paper ataupun factoring. Right. Kita ada masa 8 minit lagi. Saya pergi laju ni. Seterusnya kita ada LIBOR, okay. Juga instrumen di dalam pasaran. LIBOR ini merujuk kepada awak jual beli instrumen, tetapi instrumen dia adalah instrumen yang mana awak jual satu sertifikat yang ada yang harga sertifikat itu adalah berdasarkan nilai kadar faedah di pasaran. Okay, so kalau di London namanya LIBOR, LIBOR. Kalau kita di Malaysia namanya KLIBOR, KLIBOR, Kuala Lumpur Interbank Offer Rate. Okay, KLIBOR ini. Okay, dan KLIBOR ini menjadi asas kepada kita bila kita nak buat pinjaman, maka antara indikator ataupun komponen dalam kadar faedah yang bank charge kepada kita adalah KLIBOR. Sebab apa? Kalau mereka pinjam sama-sama mereka, interbank maknanya merujuknya pinjaman antara bank. Bank A nak pinjam dengan bank B, rate yang dia kena adalah KLIBOR. Dia adalah asas. Jadi kalau dia nak bagi pinjam kepada kita orang luar, mesti lebih tinggi daripada KLIBOR lah. Sebab kita ni risiko tinggi, kita ni businessman kecil kan. Jadi KLIBOR menjadi asas lah. Repurchase agreement yang ni saya harap awak boleh baca lah. So dalam masa 7 minit saya harap saya boleh habiskan yang ini. So macam one labor. Money market ini credit crisis masih 2008 lagi. Cerita dia ada kena mengena dengan itulah. Itu sebab saya suruh awak betul-betul tadi subprime crisis mana apa lagi saya nak ulas ini pengiraan lah.